Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Mardiah binti Muhammad Sobri. Matrix number 18DV22F1010. Nama saya Sarfina binti Mustafa. Bernama matrik 18DV22F1002. Nama saya Katrin Tiruchelvam. Nombor matrik saya 18DV22F1034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan penerangan tentang SWOT analisis perniagaan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Siti Nur Hafizah binti Muhammad. Nombor matrik 18DV22F1036. Jadi hari ini saya ingin menceritakan tentang produk yang telah kami hasilkan, iaitu Chocopur. Seperti anda lihat sebelah kanan, logo untuk produk kami yang bertempat dan syarikat kami bertempat di nombor 20 Lot Perniagaan Esmerit Jalan Chenang 07000 Langkawi, Kedah. Seterusnya, untuk carta organisasi seperti mana yang anda lihat di rejah sebelah, dimulakan dengan pengurus iaitu Kartini Tiruchelvam. Seterusnya, pengurus pentadbiran itu saya sendiri, Ainul Mardiah binti Muhammad Sobri, diikuti dengan pengurus keuangan Siti Nur Hafizah binti Muhammad, dan seterusnya pengurus pemasaran Syazah Sarfina binti Mustafa. Jadi carta organisasi di atas di sebelah saya dibangunkan yang telah dalam perniagaan ini tersendirilah. Tugas tersebut seperti yang anda lihat, pengurus keuangan, pengurus pentadbiran dan pengurus pemasaran. Akan tetapi syarikat kami iaitu Hux Enterprise baru saja dibina dan skop pekerjaan yang telah ditetapkan masih kecil, dan oleh sebab itu beberapa orang pekerja perlu memegang jawatan yang penting serta asinan seperti yang tertera di sebelah. Hari ini saya akan menerangkan latar belakang perniagaan bagi Hux Enterprise atau lebih dikenali sebagai Chocopur Enterprise. Okey, syarikat ni secara rasmi ditubuhkan atau didaftarkan pada 4 Februari 2023 sebagai sebuah perniagaan berbentuk perkhidmatan yang khusus kepada proses pembuatan pemakanan, iaitu panipur coklat. Ini kerana atas permintaan pelanggan dan pasaran yang kini tertumpu kepada generasi-generasi dan penggemar makanan yang menjadi target kepada perniagaan untuk beroperasi dengan liputan pasaran yang baik dan meluas. Seterusnya, Hux Enterprise mempunyai rakan kongsi yang mempunyai pengetahuan, pengalaman dan kemahiran khusus yang digabungkan dalam perniagaan untuk ke arah yang lebih meluas, dan kesemua rakan kongsi tersebut bergabung tenaga dalam secara penuh masa atau separuh masa dalam menguruskan perjalanan, dan ini bertindak sebagai untuk menguruskan sumber manusia, operasi, pemasaran dan juga kewangan perniagaan. Dan juga Hux Enterprise mempunyai adalah sebuah entiti perniagaan dengan teras utama perkhidmatan penjualan makanan yang mampan melalui permintaan pelanggan, kerana setiap pelanggan mempunyai cita rasa tersendiri, dan kami menggunakan bahan produk dan perkhidmatan yang unik yang ditawarkan berupaya meningkatkan daya maju projek dan seterusnya berkembang pesat melalui pembukaan cawangan serta dapat mengembangkan dalam pelbagai industri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tujuan penyediaan rancangan perniagaan bagi Hux Enterprise. Okey, ini adalah tujuannya adalah untuk memohon kepada pihak Perbadanan Usahawan Nasional Berhad untuk pembiayaan pinjaman perniagaan. Ini kerana merangkumi aspek rancangan organisasi termasuk sumber manusia,
operasi pemasaran dan kewangan. Permohonan dari PUMB juga kerana memohon sebanyak 20,000 dijangka dapat membantu hadapan untuk menjalankan perniagaan dan membawa perniagaan ke arah kejayaan. Ini kerana kos untuk hak enterprise untuk bergerak adalah tinggi dan tempoh pembayaran kewangan yang dipohon adalah disebabkan untuk membeli aset tetap, membeli alatan penyediaan makanan, membayar operasi harian dan membayar kos perniagaan. Kesemua ini adalah proses hak enterprise untuk beroperasi setiap hari dan menjadi satu perniagaan yang digunakan sebagai contoh dan dapat memohon pinjaman daripada PUMB. Sekian, terima kasih. Strategi perniagaan bagi memastikan kekal berdaya sing dan berterusan mampan semasa tempoh kritikal. Perniagaan telah pun melaksanakan beberapa strategi. Perangan yang disebut di atas dijelas oleh visi, misi dan objektif pembentukan yang dicipta melalui rundingan. 4 strategi yang dijata di atas adalah seperti berikut. Okey, visi perniagaan menubuhi keperluan gaya hidup baharu yang lebih sihat secara intensif. Misi perniagaan. 2 misi perniagaan telah ditubuh untuk menyokong visi perniagaan. Misi tersebut adalah menawarkan perkhidmatan yang lebih berkesan daripada apa yang pelanggan terima sekarang, menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, pantas dan fleksibel bagi mencapai tahap kepuasan penggunaan 100%. Objektif perniagaan. 4 objektif telah digariskan dalam memastikan kejayaan menciptakan visi perniagaan ini. Objektif tersebut merangkumi menyadari keperluan orang ramai yang memerlukan mempunyai banyak peluang yang ada. Kedua ialah berurusan dengan lebih intensif dan profesional terhadap para pelanggan. Ketiga ialah pengendalian segala urusan mengikut tata cara syarikat menerusi etika kerja dan mengharap nilai murni di antara membengkal dan para pelanggan. Akhirnya ialah memekalkan perkhidmatan berkualiti dengan penerapan pelbagai jenis teknik berbasaran yang bagi mencapai tahap kepuasan pelanggan yang maksimum. Keseluruhan tumbuhan perniagaan untuk menyediakan aktiviti dan program merancangan akan dilaksanakan dengan objektif yang telah ditetapkan sebelum ini. Semua faktor yang dijatakan di atas adalah penting dan dalam memajukan visi dan misi yang telah digariskan oleh perniagaan. Nama perniagaan Cokopur. Nok pendaftaran KD 776633329916. Alamat Politeknik Tuanku Syed Syurajuddin, Pau Putra 02-600 Arau Perlis. Nombor telefon 010-3235-716. Email cokopur@gmail.com. Jenis perniagaan makanan. Aktiviti perniagaan utama ialah menyediakan panipuri coklat, menjual panipuri coklat. Aktiviti pertamaan, jualan air perkebunan. Tarikh perniagaan di daftar 3 Mac 2023. Tarikh perniagaan di jalan ialah 3 April 2023. Nama bank, Bank Islam. Akaun nombor 0202 0029115379. Jumlah rakan kongsi ialah RM40. Jumlah perniagaan modal kita ialah RM100. Jumlah keseluruhan modal kita ialah RM160. Maklumat am pemilikan perniagaan. Terdapat 4 orang rakan kongsi dalam perniagaan ini dengan jenis memilikan adalah berkongsian. Berikut disertakan butiran rakan berkongsi dan juga pemegang modal masing-masing. Maklumat pemilih. Pemilih 1, Siti Nur Afizah binti Muhammad.
Nilai berkongsi ialah RM40. Pemilih kedua, Kartini anak perempuan Tirchal Banu. Nilai berkongsi ialah RM40. Pemilih ketiga, Ainul Maria binti Muhammad Sabri. Nilai berkongsi ialah RM40. Pemilih keempat, Sasa Sofira binti Mustafa. Nilai berkongsi ialah RM40. Modal terkumpul ialah jumlah RM160. Analisis SWOT dalam sesuatu perniagaan amat penting dalam menganalisis dan menilai aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin membantu atau mencecahkan kelancaran operasi perniagaan yang dirancangkan ini. Baiklah, aspek yang pertama yang akan saya kongsikan ialah aspek analisis kekuatan. Analisis kekuatan yang pertama adalah perniagaan kami merupakan perniagaan panipuri yang pertama bertapak di PTSS. Yang kedua adalah jalinan hubungan yang kuat antara perniagaan kami dengan pelanggan. Dan akhir sekali, produk kami mudah didapati oleh pelajar, pensyarah dan warga PTSS yang lain. Yang kedua adalah aspek keramahan. Yang pertama adalah Cokopol, iaitu produk kami mudah lemah jika tidak dimakan sejurus dibeli. Yang kedua adalah jenama perniagaan kami merupakan jenama yang baru bertapak di dalam perniagaan yang memerlukan tempoh masa yang lama untuk dikenali ramai. Seterusnya adalah persaingan yang sengit disebabkan perniagaan lain yang lebih lama bertapak di dalam politeknik. Dan akhir sekali adalah lokasi perniagaan kami adalah lokasi yang luar dari bandar yang mempunyai capaian jauh dari kepadatan penduduk. Aspek yang seterusnya adalah aspek analisis peluang. Aspek analisis peluang yang pertama adalah harga yang berpatutan mengikut kesesuaian kualiti yang kami tawarkan. Seterusnya adalah kami mengikuti peredaran trend masa kini. Dan akhir sekali adalah kami dapat memenuhi kepuasan penggemar coklat. Dan aspek yang terakhir adalah aspek ancaman. Aspek ancaman yang pertama ialah produk kami tidak digemari oleh penggemar panipuri yang variasi asli yang menggunakan ubi kentang berbanding coklat. Dan yang kedua adalah produk kami mudah disediakan yang mungkin akan ditiru oleh syarikat lain yang mungkin berminat untuk mengeluarkan produk yang sama seperti kami. Kita terus ke arah rumusan. Jadi setiap perincian dan maklumat yang dikemukakan adalah bertujuan untuk memberikan gambaran awal terhadap perniagaan. Jadi kami ingin memberikan gambaran awal terhadap apa strategi dan perancangan untuk perniagaan kami lah yang baru dibina ini. Visi, misi dan strategi syarikat yang menjadi teras utama kejayaan syarikat kami telah kami selitkan pada bahagian ini. Tambahan pula terdapat penerangan lain yang menampakkan lagi potensi kejayaan syarikat ini, iaitu analisis SWOT. Jadi kami masukkan SWOT tersebut seperti semua saya tahu, SWOT strength, weakness, opportunity dan threat dalam perniagaan. Selain daripada itu, maklumat dan ringkas bagi eksekutif. Bahagian ini turut mengemukakan maknaan rahasi kami dengan dari segi modal yang terlibat. Jadi dengan kongsi kami yang terlibat dan juga modal yang telah digunakan atau kami selitkan akan kami kemukakan dalam rancangan perniagaan kali ini. Dan semua maklumat yang diberikan bertujuan untuk menampakkan gambaran awal kepada pihak tertentu untuk memenuhi tujuan penyediaan rancangan perniagaan ini. Seterusnya, rancangan perniagaan ini juga akan diperlihatkan secara lebih terperinci dalam setiap aspek yang akan diketengahkan. Antaranya termasuklah rancangan sumber keuangan, pengurusan pentadbiran dan juga rancangan strategi pemasaran. Jadi macam mana kami nak menguruskan keuangan kami, cara kami nak menguruskan strategi untuk memasarkan produk kami akan kami ketengahkan dalam rancangan perniagaan kami.
Dan pembincangan rancangan perniagaan ini akan diakhiri dengan sebuah jadual pelaksanaan projek berserta kesimpulan. Seterusnya, seperti yang kita lihat di rajah sebelah, iaitu bahagian lampiran, kami telah masukkan sijil perniagaan kami, iaitu sijil SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Seperti yang tertera, nombor pendaftaran syarikat kami, nama syarikat kami dan juga bertempat ataupun lokasi syarikat kami sendiri, dan tarikh kami mulakan perniagaan iaitu 3 Mac 2023. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.